Banyakkan syarikat-syarikat besar, gergasi di negara China itu milik sepenuh atau milik sebahagian besar kerajaan negara China. Ada yang bebas, yang tidak terikat, tapi majoriti adalah syarikat-syarikat kerajaan. Jadi mereka memutuskan untuk melabur sejumlah 170 bilion ringgit itu tidak termasuk dikata 9 syarikat yang telah membawa usul, tetapi kita belum sempat meluluskan kerana kita letakkan kaedah-kaedah dan peraturan yang ketat melalui Madrid, Maida. Kalau ada unsur kewangan, maka terus harus rujuk kepada Bank Negara dan Kementerian Kewangan, kalau tidak melalui Madrid, Maida dan sebagainya. Dan 9 lagi itu tidak dimasukkan. Walaupun begitu, kita catat satu jumlah pelaburan yang sangat tinggi, 170 bilion ringgit. Saya pergi sebagai PM itu hanya mengumumkan kemudian, tapi kerja-kerja awal 1-2 bulan lalu pegawai dah sampai. Jadi sebab itu saya ambil kesempatan untuk mengucapkan penghargaan, terima kasih, kerana bila jentera kerajaan dan pejabat awam itu dia anggap telus dan cekap, jadi hasilnya itu baik. Jadi walaupun yang umumkan itu saya, tapi saya tidak pernah lupa untuk menyatakan bahawa hal ini boleh berlaku kerana persiapannya dari semua jabatan, baik Kementerian Kewangan, tu Bank Negara, tu Suruhanjaya Security dan lain-lain lah, kemudian Madrid, Maida, DMITI, kalau soal kelapa sawit itu Kementerian Komoditi, semua itu telah menjalankan tugas mereka. Bila ada kesepakatan dari semua pegawai yang terlibat dari jabatan-jabatan dan agensi berkenaan, dia mempermudahkan dan melicinkan proses, meyakinkan pelabur dan kemudian dapat datang ke Malaysia. Saya tekankan lebih mengenai program negara China ini kerana ia merupakan satu ekonomi besar, dan dengan hubungan dua hala yang begitu tambah baik, kita dapat mudah-mudahan manfaat dan pulang kepada rakyat. Umpamanya AWS masuk, mana beberapa minat negara lain untuk mengasaskan data center itu dah banyak, termasuk negara China, daripada Singapura dan beberapa negara lain. Jadi dia ada snowballing effect untuk meningkat. Dan kalau hanya kita tunggu pelaburan, kita tak siapkan jentera kemahiran, pekerjaan, infrastruktur, itu akan jadi masalah. Bila mereka masuk, keperluan-keperluan prasarana kian bertambah. Dan maknanya walaupun kita baru luluskan belanjawan minggu lalu, kita harus mula melihat kerana keadaan berubah dengan begitu pesat. Saya sedang ada pertemuan dengan 20 konglomerat terbesar Filipina pada masa itu. Kemudian baru ada kenyataan dari Malaysia tentang pengumuman tentang keputusan AWS. Itu mengejutkan mereka. Terhenti perbincangan itu dan mereka mulai tanya mengapa AWS memilih Malaysia sekarang, padahal Filipina, Indonesia terutama dan Vietnam itu memberikan segala insentif yang mungkin untuk menarik minat AWS, tapi mereka memilih Malaysia. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.